Di tengah-tengah hutan yang tebal, sebuah kereta meluncur laju di satu-satunya jalan di situ. Leonardo Notarbartolo memandu kereta itu dengan tenang, manakala kawannya Pantas yang duduk di sebelahnya amat gelisah. Dia diserang serangan panik. Bahagian belakang kereta itu penuh dengan beg-beg berisi bukti-bukti rompakan dari pusat belian Antwerp. Di sinilah Notarbartolo melakukan satu kesilapan secara cuai yang mengaitkan dirinya dengan rompakan itu. Video ini adalah episod keempat dan yang terakhir bagi rompakan pusat belian Antwerp. Tekan pautan ini untuk melihat episod pertama, kedua dan ketiga. Notarbartolo berhenti sebentar untuk mencari tempat yang sesuai untuk menyembunyikan bukti-bukti itu buat sementara waktu. Dia menyuruh Pantas tunggu saja sebentar tanpa berbuat apa-apa. Setelah berjalan seketika, Notarbartolo menemui satu tempat yang kelihatan tak terusik. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya di situ. Sekembalinya dia ke kereta, dia tak dapat mempercayai apa yang berlaku. Pantas sedang membuang bukti-bukti itu ke dalam semak dan lumpur. Serangan panik menguasai dirinya. Notarbartolo tak mempunyai cara lain selain membakar saja bukti-bukti yang berkaitan dengan dirinya. Matahari mula terbit perlahan-lahan. Notarbartolo sedar mereka kesuntukan masa. Jadi mereka meninggalkan saja bukti-bukti di situ dengan membuatnya kelihatan seperti sampah. Terdapat juga sedikit berlian bersaiz kecil dan mata wang asing yang bertaburan. Namun, ia akan mengambil masa yang lama untuk mengumpulkan kesemuanya. Kesilapan dia waktu ini ialah dia menjangkakan tempat itu tak disinggah oleh sesiapa. Namun, tempat itu dimiliki oleh seorang pemburu tempatan. Kira-kira 36 jam setelah merompak, pasukan itu berkumpul kembali di sebuah bar di Adro, Itali. Mereka telah berjanji untuk berjumpa dengan peniaga belian di sana dan membahagi barang rampasan. Dalam rancangan awal, peniaga belian akan mendapat 1/3 daripada hasil rompakan kerana berperanan sebagai ketua. Yang lain akan membahagikan selebihnya, masing-masing menjangkakan puluhan juta. Sekarang, mereka mungkin mendapat sekitar $3 juta seorang. Ini tak penting sekarang. Mereka tak dapat menahan perasaan mereka yang dimainkan. Masing-masing mempunyai banyak soalan untuk ditanya kepada peniaga belian. Masa berlalu, tapi dia tak muncul. Notarbartolo sudah tak senang dengan apa yang berlaku di hutan. Dia tahu dia dah melakukan kesalahan. Dia sepatutnya kembali untuk membakar bukti-bukti. Mereka menunggu di bar, minum kopi espresso dan kemudian arak sehinggalah bar tu ditutup. Peniaga belian tu tak muncul langsung. Keesokan harinya, pemilik tempat tu menjumpai sampah tu yang mengandungi sampel surat dari pusat belian Antwerp. Dia segera menghubungi pihak polis dan ini menjadi petunjuk yang paling penting dalam penyiasatan ini. Pihak polis menjumpai sisa-sisa sandwich salami yang terdapat DNA Notarbartolo daripadanya. Bagi yang mengikuti kisah ini dari episod pertama, kesemua ini adalah pengakuan Notarbartolo setelah ditangkap polis. Walaupun kesemuanya kelihatan masuk akal, pihak polis tak dapat mempercayai keseluruhan pengakuan ini. Ini kerana bilik kebal itu sendiri tidak diinsyuranskan. Jadi, ini bukanlah penipuan insurans. Hasil siasatan polis juga dapat mengenal pasti identiti sebenar mereka. Pantas ialah Pietro Tavano, raksasa ialah Ferdinando Finotto dan genius ialah Elio Di Onorio. Kesemua mereka adalah pencuri licik yang terkenal. Tavano, Finotto dan Di Onorio masing-masing dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Walau bagaimanapun, identiti Raja Kunci tak dapat diketahui sehingga hari ini. Sememangnya berlaku rompakan sebanyak $100 juta di situ. Tapi Notarbartolo mengaku yang cuma $20 juta yang mereka rompak. Jadi, di mana $80 juta yang selebihnya tu? Tiada siapa yang mengetahuinya. Malahan, hasil rompakan juga tak dapat ditemui. Polis mengesyaki peniaga belian itu sebenarnya tak wujud pun. Ini semua adalah pelan Notarbartolo. Satu penyiasatan juga mengesyaki penglibatan sepupu Notarbartolo, Benedetto Capizzi, yang juga seorang mafia dalam rompakan ini. Namun, Notarbartolo menafikan kesemua andaian ini. Malangnya, tak ada bukti kukuh untuk membuktikannya. Akhirnya, Notarbartolo cuma dihukum penjara 10 tahun. Pada tahun 2017, dia dibebaskan dari penjara. Sekarang, dia bebas dan berada di antara kita semua. Apakah pendapat anda? Adakah rompakan ini cuma dilakukan untuk penipuan insurans? Atau Notarbartolo menyembunyikan sesuatu dalam pengakuannya? Di manakah agaknya $100 juta yang hilang tu?